COVID-19 berlaku, maka ramai orang yang merasa tertekan, merasa dalam kebimbangan dan juga ada yang sehingga kemurungan. Jadi memang bertepatanlah ya saya meneroka tajuk ini iaitu pengurusan stres semasa COVID-19. Kalau kita lihat ya sebenarnya bila kita berbicara tentang epidemik ataupun pandemik, ianya bukan pertama kali berlaku sekarang ini. Ya sejarah ya telah membuktikan bahawa banyak ya wabak epidemik ataupun pandemik yang berlaku. Nah, perbezaan epidemik dan pandemik ialah pandemik berlaku dalam skala yang lebih besar ya daripada epidemik. Dan apabila COVID-19 dikategorikan sebagai pandemik, tuan-tuan dan puan-puan tentu tahu ya betapa besarnya kesan COVID-19 ini kepada aspek-aspek psikologi, aspek ekonomi dan aspek sosial, aspek politik ya kerana ia bersebab pandemik. Kalau kita berbalik kepada sejarah, ada lebih kurang, ya ini saya kata lebih kurang ya, dia ada lebih daripada itu 20 ya epidemik dan pandemik yang dikatakan berskala besar. Tetapi yang ada di PowerPoint saya ini hanyalah sebahagian sahaja. Di antaranya saya sebutkan bahawa Plague of Athens berlaku ya pada 430 before Christ. Kemudian The Black Death. The Black Death ni sangat menarik ya kerana dia telah meragut begitu banyak nyawa. Dan saya akan ceritakan sedikit ya tentang The Black Death. Kemudian negara Amerika juga ya telah diserang oleh wabak American Plague. Kemudian London juga ya, Great Plague of London. Kemudian Russia. Kalau di sekitar Asia kita ada ya tahun 1957 hingga 1958 the Asian Flu. Now, kenapa kita perlu melihat ataupun berbalik kepada sejarah yang berkaitan dengan epidemik dan pandemik? Saya rasa sangat penting ya kerana kita perlu belajar ya daripada pandemik-pandemik ini supaya apabila kita belajar sesuatu daripada pandemik ini, kita akan tidak mengulangi ya perkara-perkara yang tidak baik hasil daripada pandemik ini. Contohnya ya, kalau kita dapat tahu punca kepada sesuatu pandemik, mungkin saintis-saintis ya ataupun ahli perubatan akan mencipta ubat-ubat yang boleh menangani ataupun mengubati individu yang terkena dengan pandemik. Jadi setiap peristiwa itu sebenarnya ada nilai pengajarannya. Sama juga, bila kita berbicara tentang COVID-19 ini, kita perlu belajar sesuatu, iaitu kita perlu berhati-hati dan dalam segala tindakan kita dan para saintis perlu mencari jalan terbaik bagaimana untuk menangani sesuatu wabak supaya nanti generasi kita akan tahu apa yang hendak dibuat sekiranya mereka diserang oleh wabak lain pula. Saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan ke pandemik The Black Death ya. Mungkin kerana tragisnya wabak ini itu yang dipanggil The Black Death ya, kematian hitam. Ia merupakan antara pandemik yang paling teruk ya dalam sejarah manusia. Kenapa dia dikatakan teruk ya kerana dia telah mengakibatkan kematian yang banyak. Berdasarkan pembacaan saya, dia telah meragut nyawa sehingga 75 hingga 200 juta orang ketika itu dan ia berlaku ya di sekitar Eurasia dan juga North Africa ya, Afrika Utara. Dan dia memuncak ya di Eropah iaitu sekitar 1347 hingga 1351. Jadi kalau kita lihat ya betapa Black Death ini telah meragut begitu banyaknya nyawa, 75 hingga 200 juta ya, maksudnya kalau berlakulah pandemik yang kita tidak boleh mengambil ringan. Sama juga kita tidak boleh mengambil ringan apa yang berlaku sekarang COVID-19 ini ya. Kerana kemungkinan dia akan meragut lebih banyak nyawa daripada yang sekarang ini memang ada.
Selain daripada di Eurasia, di Afrika Utara, the Black Death juga berlaku di sekitar negara-negara Islam ya, mengikut Patrick 2011. Baik, itu adalah sejarah yang berkaitan dengan wabak ya, atau pandemik. Sekarang kita pergi kepada apa yang berlaku sekarang iaitu COVID-19. Setakat manakah dia telah merenggut nyawa? Setakat manakah orang telah terkesan dengan COVID-19 ini? Mari kita lihat datanya. Ini adalah data yang saya ambil ya daripada WHO, World Health Organization, sehingga semalam iaitu 26 April 2020, jumlah yang terlibat ya dengan kes COVID-19, maksudnya yang didiagnos sebagai positif ialah, tengok betapa besarnya, iaitu melebihi 2 juta ya, iaitu 2,724,809. Ini adalah angka yang didiagnos sebagai positif COVID. Bagaimana pula dengan kematian? Kematiannya, angkanya juga sangat besar, iaitu sebanyak 187,847 orang. Apabila kematiannya telah mencecah lebih daripada 100,000, ini jelas menunjukkan bahawa COVID-19 ni bukanlah sesuatu yang kita boleh ambil enteng. Jadi bermaksud setiap pada kita memainkan peranan yang sangat penting ya dalam memastikan bahawa dunia tidak menyaksikan kematian yang banyak ya dalam konteks pandemik COVID-19 ini. Negara mana yang terlibat? 213 setakat ini yang terlibat dengan pandemik COVID-19. Ini satu jumlah yang sangat besar. Boleh dikatakan hampir semua negara di dunia ini ya telah diserang oleh COVID-19. Tengok betapa kuatnya COVID-19 ini dia merebak ya dari satu negara ke satu negara yang lain. Jadi, apabila kita melihat kesan ya pandemik COVID-19 ini telah merenggut nyawa yang begitu banyak, tentu sekali kesannya pun begitu besar ya kepada aspek, kita lihat aspek ekonomi, kita lihat aspek sosial, kita lihat aspek politik dan juga aspek psikologi. Kalau kita nak lihat kepada aspek ekonomi, ya jelas sekarang ini ada pekerja yang dibuang kerja, kemudian ada industri yang ditutup ya, ada kedai yang tidak berfungsi ya atau tidak menjalankan perniagaan. Saya tidak akan menyentuh kepada aspek ekonomi dan juga aspek politik ya, tetapi saya akan menyentuh kesan COVID-19 kepada psikologi. COVID-19 ini yang datang dalam dunia tanpa diduga. Jadi siapa yang menduga bahawa ianya akan menjadi begitu besar kesannya? Oleh kerana tiada siapa menduga akan kedatangannya, maka kesannya pun bersifat ketidaktentuan, ya, iaitu ramai orang yang sebenarnya tidak tahu apa yang hendak dilakukan, ya, kerana dalam abad ini ramai ya yang tidak menyaksikan lagi berlakunya wabak yang seperti besar ya. Jadi antara kesan psikologi COVID-19 ini adalah rasa ketidaktentuan ya kepada individu. Jadi bila orang tidak tahu apa nak buat ya, tidak tahu apa nak rasa, maka ini akan mengakibatkan peningkatan stres, dan juga apabila stres itu ya kurang dapat dikawal, ia akan menyebabkan rasa bimbang. Rasa bimbang kenapa? Kerana tak tahu apa sebenarnya yang nak dibuat. Ya, bukan sahaja individu. Ramai orang ya dalam organisasi, mungkin organisasi itu sendiri kata kenapa dan bagaimana untuk menangani isu ini, kerana dia tidak ada rujukan. Sebelum ni belum berlaku, tak pernah berlaku. Jadi bagaimana dia nak mengatasi COVID-19 ini merupakan satu ketidaktentuan dan ini menyebabkan berlakunya peningkatan kebimbangan. Dan apabila stres, kemudian bimbang yang tidak terkawal, ada yang merasa murung.
Mungkin dalam konteks kemurungan itu bila kesannya ialah akibat daripada kesan COVID kepada kesan ekonominya, kemudian mungkin daripada kesan ekonominya berlaku kesan sosialnya dan seterusnya ia memberi kesan psikologi kepada dirinya. Satu perkara ya bila berlaku pandemik COVID-19 ini ialah individu perlu melakukan social isolation ataupun isolasi sosial, ya, di mana individu ditempatkan di satu tempat. Kalau yang ada rumah, dia akan duduk di rumah. Kemudian dalam rumah itu mungkin dia tidak boleh keluar rumah kecuali untuk melakukan perkara-perkara yang penting sahaja. Contohnya membeli barang yang makanan. Nah, mungkin sehari dua individu boleh bertahan. Tetapi kalau dalam jangka masa yang lama, sekarang kita sudah sebulan lebih ya berada dalam isolasi sosial iaitu PKP, maka ada individu yang rasa terperangkap, rasa terpenjara dalam diri dia. Ia berlaku kerana sebelum ini kebebasan yang dinikmatinya sekarang sudah ada batasannya, sudah ada limitnya. Jadi perubahan ya daripada batasan yang ada pada dirinya, yang sebelumnya dia rasa bebas untuk bergerak, tetapi sekarang dia terpaksa hanya bergerak dalam konteks rumahnya, ia memberikan satu tekanan pada dirinya. Tekanan ini bukan sahaja dalam bentuk emosi, tetapi tekanan ini juga boleh berbentuk dalam fizikal. Kerana sebelum ini mungkin ruangnya luas, tetapi sekarang ini di rumah, ruangnya hanyalah setakat rumah itu. Jadi jelas sekali ya antara kesan psikologi pandemik COVID-19 ialah isolasi sosial. Apabila kita membicarakan tentang PKP, sebenarnya ia sesuatu yang baik ya, kerana PKP ini tujuannya ialah untuk memutuskan ya jaringan COVID-19 itu. Bila kerajaan ya melaksanakan PKP ianya memang bertujuan untuk negara akan pulih daripada COVID-19 dalam jangka masa yang tidak lama ya. Jadi saya sangat berharap ya bahawa semua orang ya akan mengikut perintah apa kerajaan ya. Kalau kerajaan meminta untuk melakukan PKP, silakan ya. Kita tidak boleh ya senang-senang ya nak melanggar peraturan ya, kerana apabila kita melanggar peraturan ia boleh menyebabkan isu nyawa kita di sini. Antara lain kesan psikologi COVID-19 ialah rasa takut ya. Rasa takut, adakah diri ini akan menjadi kurang sihat dari segi mentalnya ataupun mentally unwell. Kenapa rasa takut itu berlaku pada diri kita? Ketakutan itu berlaku kerana kita tidak pernah mengalami peristiwa ini, tidak pernah mengalami COVID-19 dan tidak pernah ya berlakunya PKP. Jadi rasa apakah ini boleh berakhir? Bila ia akan berakhir ya? Kalau tidak berakhir, apa akan berlaku? Semua pemikiran ini ya boleh menyebabkan seseorang itu merasa takut ya. Jadi bila rasa takut, ia boleh menyebabkan tekanan dan jika tekanan itu tidak boleh dikawal, ia boleh menyebabkan kebimbangan dan apabila tidak boleh mengawal kebimbangan, boleh membawa kepada kemurungan. Baik, seterusnya seperti saya katakan, kuarantin ni boleh memberi jangka masa psikologi yang panjang ya. Ada kemungkinan juga ya bila kita sudah lama ya terkurung di rumah, ada perasaan bila kita nak keluar tu macam rasa ragu-ragu ya. Dan juga ada juga ya kesan kuarantin ni mungkinkah COVID-19 ni ataupun tidak dipanggil COVID-19, mungkin dipanggil dengan nama lain akan berlaku lagi. Jadi pemikiran-pemikiran bahawa sekiranya ia berlaku lagi, apa akan saya lakukan ya. Jadi semua pemikiran-pemikiran yang negatif itu mungkin berlaku ya akibat daripada quarantine. Ya, jelas sekali sekarang orang sebut the new normal ya.
Dia new normal sekarang ini konteks kehidupannya manusia ada yang sudah berbeza. Jadi ramai juga orang macam saya ni yang tidak betul pandai teknologi sekarang ni sudah boleh kata orang tu membuat pengajarannya dalam Microsoft Teams. Ini adalah satu perubahan yang diakibatkan oleh COVID-19. Saya ingin membicarakan bahawa dalam kita menangani ataupun dalam kita menghadapi COVID-19 ini, ada perkara yang positif juga. Banyak yang perkara yang positif sebenarnya yang kita alami. Mungkin nanti kita boleh berkongsi apakah dia perkara-perkara positif yang berlaku akibat daripada COVID-19 ini. Pandemik COVID-19. Baik, seperti saya kata tadi, kuarantin itu boleh memberi kesan psikologi yang panjang ya. Quarantine can cause isolation and grief ya. Kuarantin boleh menyumbang kepada isolasi dan kesedihan. Mengikut American Psychological Association, kekurangan hubungan sosial boleh meningkatkan risiko kesihatan diri. Maksudnya, kalau sebelum ini jaringan sosial kita adalah luas, maksudnya kita boleh berhubung, kita boleh berjumpa kawan-kawan kita boleh berjumpa keluarga kita dalam konteks bersemuka face to face. Tetapi sekarang apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini, hubungan sosial itu bukan saya kata tak berlaku, tetapi dia berlaku dalam konteks yang berbeza. Maksudnya perhubungan itu berlaku bukan lagi bersifat face to face, bukan lagi bersifat kontak, maksudnya kita boleh bersalaman, tetapi sekarang hubungan sosial itu diterjemahkan dalam bentuk kita menggunakan telefon kita berhubung melalui teknologi. Ada perbezaannya. Perbezaannya apabila kita berhubung secara bersemuka dan perbezaannya apabila kita berhubung secara menggunakan handset itu ada perbezaannya. Ini jelas sekali bahawa apabila kita berada dalam isolasi, kita merasakan bahawa hubungan sosial kita dengan orang lain itu akan berkurangan. Dan sekiranya individu itu merasakan bahawa hubungan sosialnya akan berkurangan dan dia akan kehilangan mungkin kawannya ataupun mungkin kawan-kawan yang selalu dia berjumpa, ia menyebabkan dirinya merasa begitu takut akan kehilangan dirinya ataupun takut kehilangan rakan-rakannya. Jadi apa yang perlu kita buat sekiranya kita merasa tertekan, kita merasakan bahawa isolasi sosial ini boleh menyebabkan kita kehilangan identiti diri, boleh menyebabkan kita hilang hubungan sosial itu. Jadi sudah tiba masanya kita untuk monitor atau kita pantau akan tahap tekanan kita alami. Kita juga perlu lihat setakat mana rasa bimbang kita, dan kita juga perlu lihat adakah tekanan yang kita alami atau kebimbangan yang kita alami ini boleh membawa kepada keburukan ke tidak. Kita kena pantau diri kita dan kita boleh minta kawan-kawan kita atau ahli keluarga kita untuk pantau setakat mana tahap tekanan atau kebimbangan kita alami akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Selain daripada kita minta ahli keluarga kita untuk pantau kita juga memantau mereka. Kerana dalam konteks sekarang ini, setiap orang memainkan peranan masing-masing dan setiap orang perlu membantu orang lain untuk menangani isu COVID-19 ini dengan baik. Ada juga terdapat individu yang apabila tidak dapat menangani tekanan atau kebimbangan dirinya, dia akan cuba untuk mencederakan dirinya sendiri Dan ada kajian yang menunjukkan bahawa wabak-wabak ini contohnya wabak SARS dulu telah mengakibatkan individu membunuh diri. Ini ada berlaku. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Sebagai mungkin seorang yang terlibat dalam bidang-bidang tertentu, mungkin contohnya kalau bidang perubatan dia perlu mencari ubat-ubat yang bersesuaian.
kalau yang bidang dalam psikologi ataupun dalam kaunseling ataupun dalam bidang-bidang yang dapat membantu untuk mewujudkan program-program rawatan yang boleh mengurangkan tekanan, kebimbangan yang dihadapi oleh setiap individu yang terkesan dengan COVID, itu adalah satu yang sangat baik, yang satu yang perlu dilakukan. Okey, sekarang kita telah melihat apakah kesan pandemik COVID-19 ini kepada individu. Saya berbicara dari sudut psikologi. Jadi kita lihat tadi bahawa dari sudut psikologinya, pandemik COVID-19 ini boleh memberi tekanan, boleh menyebabkan seseorang itu rasa bimbang, kemudian merasa depression, dan juga bila berlakunya isolasi sosial itu, ada individu yang tidak tahu apa nak buat, kemudian apabila berlakunya jarak hubungan sosial itu, maka individu merasa bahawa dia kehilangan dirinya, dia kehilangan kawannya. Jadi saya ada membawa dalam PowerPoint saya ini beberapa perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk menguruskan tekanan kita. Salah satu sebab yang mengapa berlakunya tekanannya dalam konteks pandemik COVID-19 ini ialah kerana terlalu banyaknya maklumat yang kita perolehi. Maksudnya apabila terlalu banyaknya maklumat tu dan kita tidak tahu bagaimana nak menyaring maklumat yang benar, yang sahih, dia boleh menyebabkan kita merasa risau. Contohnya mungkin maklumat yang mengatakan bahawa oh ini berlaku dan ini menyebabkan orang itu ditangkap, ni contoh. Jadi kita merasa rusing apabila kita membaca maklumat-maklumat yang sebenarnya lebih menakutkan kita, bukan membantu kita. Jadi apabila media sosial terlalu banyak maklumat yang menyumbang kepada masalah kesihatan mental, dia boleh menyebabkan kita merasa takut dan bimbang, dan ada yang sehingga mendapat simptom post-traumatic stress disorder. Nah, cuba kita lihat. Kalau kita dalam seharian, saya nak para pelajar ataupun para pensyarah membayangkan cuba kira dalam satu hari berapa banyak WhatsApp yang anda terima yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Dan saya nak para pelajar dan pensyarah ataupun staf USIM membuat saringan antara semua maklumat yang anda dapat berkaitan dengan COVID-19 ini. Berapa persenkah maklumat yang diterima itu adalah sahih? Adakah dia maklumat yang sahih itu melebihi daripada maklumat yang tidak sahih? Kalau ianya bagus, baguslah. Tetapi kemungkinan besar juga maklumat yang anda perolehi itu maklumatnya jauh adalah lebih tidak sahih daripada yang sahih. Jadi kita perlu bijak untuk apa perlu kita lakukan. Memang sangat penting kita untuk mendapat maklumat yang terkini berkaitan dengan pandemik COVID-19 ini. Tetapi kita jangan terlalu obses dengan maklumat-maklumat itu. Dan kita jangan terlalu obses untuk check all the news setiap masa kita membaca maklumat tentang COVID-19 ini. So you need to limit how often you check your updates. Mungkin katakanlah dalam sehari tuan-puan check sebanyak berapa kali? Setiap 5 minit sekali tentang maklumat COVID-19 ini. Dan apabila setiap kali dalam 5 minit setiap kali, kemudian tuan-tuan dan puan-puan akan menerima maklumat-maklumat yang berbeza setiap kali tuan-tuan dan puan-puan check. Tentunya dia akan memberi satu perasaan yang tidak senang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi penting sekali untuk kita limitkan pencarian maklumat kita dan kita hanya cari maklumat yang sahih sahaja, iaitu cari maklumat sahih sahaja.
kita di Malaysia ini kita beruntung ya, kita kerana ada saluran-saluran yang memberi maklumat yang memang betul ya, jadi kita perlu melihat kepada maklumat itu. Dan maklumat-maklumat yang tidak betul itu kita boleh ignore ya. Okey, seterusnya kita juga Gila jaga kadang-kadang. itu satu contoh ya macam mana orang boleh tertekan ya dalam COVID-19 ni. Okey, kita juga selalu mendapat maklumat-maklumat ya berkaitan dengan COVID, dan saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, adakah tuan-tuan dan puan-puan berkongsi maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan terima? Jika ada, bagaimana jenis maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan kongsikan? Atau tuan-tuan dan puan-puan tak kisah pun apa jenis maklumatnya, tuan-tuan just forward saja. Cuba tuan-tuan dan puan-puan fikir, kalau tuan-tuan dan puan-puan forwardkan maklumat yang boleh menyebabkan orang lain merasa bimbang dan merasa ragu, cuba tuan-tuan dan puan-puan fikirkan apakah kesan psikologi kepada orang yang menerima maklumat itu. Tentunya kesannya akan menjadi tidak positif ya. Jadi sekarang ni apa yang perlu kita lakukan, kita kena berhati-hati dengan maklumat yang kita hendak kongsi. Maklumat berkaitan dengan pandemik COVID-19 ini yang hendak kita kongsi dengan orang lain. Kerana kalau kita tersalah berkongsi maklumat, maka kesannya akan menjadi buruk kepada orang yang terima maklumat. Jadi seterusnya ya, kita telah berbicara ya bagaimana maklumat yang berlebihan ya boleh memberikan kesan stres kepada kita. Kita juga sekarang perlu fokus pada perkara yang kita boleh kawal. Maksudnya dalam berlakunya pandemik COVID-19 ni ada kemungkinan besar banyak perkara yang kita tak boleh nak kawal. Ya, contohnya kita tak boleh nak kawal bila pandemik COVID-19 ini akan berakhir. Kita tak boleh juga nak kawal apa orang lain akan lakukan berkaitan dengan COVID-19. Kita tak boleh nak kawal orang lain nak keluar rumah, tak boleh. Tapi kita boleh kawal apa yang kita lakukan. Kalau kita boleh kawal apa yang kita lakukan, maksudnya kita sekarang sebenarnya telah menyumbang ya kepada pengurangan stres pada diri kita dan juga pada orang lain. Now, penting sekali ya kalau kita tidak dapat kawal tetapi kita memikirkan perkara-perkara itu. Contohnya, kita tak boleh kawal bila pandemik COVID-19 ini akan berakhir, tetapi kita sentiasa mencari jawapan-jawapannya. Kita bertanya kepada diri kita, apa akan berlaku sekiranya ini? Apa akan berlaku sekiranya itu? Dan apabila kita terlalu memikirkan pada jawapan-jawapan ini, akhirnya akan menyebabkan kita merasa begitu penat, ya, merasa begitu letih. Jadi, ya, antara kaedah yang boleh menyebabkan kita kurang stres akibat daripada pandemik COVID-19 ini ialah kita fokus kepada perkara yang kita boleh kawal. Okey. Apa agaknya ya perkara-perkara yang kita boleh kawal ya? Jika sebelum ini ya anda terlalu memikirkan perkara yang anda tidak boleh kawal, jadi sekarang ini silalah beralih fokus atau beralih arah kepada perkara yang kita boleh kawal ya. Contohnya lah, kalau kita tengok ya dalam kawasan kita ni daripada kawasan yang hijau dah jadi merah ya, maksudnya dah jadi berbahaya. Kita tak boleh nak kawal itu, tetapi kita boleh mengambil langkah-langkah yang bersesuaian supaya kita tidak dijangkiti oleh COVID-19. Itu anda boleh kawal. Jadi ya silalah ya beri fokus kepada perkara yang anda boleh kawal supaya nanti anda tidak menyebabkan orang lain merasakan bahawa mereka tidak boleh mengawal anda ya. Jadi dalam konteks pandemik COVID-19 ni, setiap orang memainkan peranannya masing-masing untuk mengurangkan dan akhirnya kita memutuskan jaringan COVID-19 ni, dan akhirnya negara akan
seperti sedia kala lah, iaitu sembuh daripada COVID-19 ini. Jadi kita telah melihat beberapa perkara yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan tekanan, ya. Antaranya kita menyaring maklumat yang kita dapat, kita tidak menyebarkan maklumat yang salah, dan kita fokus pada maklumat yang kita boleh kawal. Seterusnya, kita pergi ya kepada langkah seterusnya dalam kita nak menguruskan stres kita. Dalam kita berada dalam PKP ini lebih daripada sebulan, ya, sebenarnya banyak perkara yang kita boleh ubah, ya. Kita rancang apa yang kita boleh ubah. Apa agaknya perkara yang kita boleh ubah? Tentunya tuan-tuan dan puan-puan, ya, para pelajar sekalian, ya, semuanya tahu apa perkara yang tuan-puan boleh rancang dan boleh ubah. Mari kita lihat, ya, apa dia. So, rancang apa yang boleh diubah. Pertamanya kita tulis, write down specific worries. Apa kerisauan kita? Kalau sebelum ni kita risau atau sekarang kita risau, ya, bahawa COVID-19 ini akan berakhir lama, tuliskan. Kita risau bahawa kita tak sempat nak buat assignment atau tugasan, tuliskan. Kita risau bahawa kita tak boleh nak siapkan journal writing, kita tuliskan, ya, supaya segala kerisauan ini nanti akan kita luahkan. Dan apabila kita luahkan, nanti kita akan ambil perancangan ataupun tindakan yang boleh kita lakukan. Okay. Apabila kita telah menulis segala perkara-perkara yang merisaukan kita, kita buat. Tulis semua jalan penyelesaian. Okey. Contohnya apabila kita rasa banyak sangat tugasan yang diberi oleh pensyarah. Tugasan A, B, C, D, E. Baik, sekarang kita tulis juga apa dia langkah-langkah, ya, untuk menyelesaikan tugasan yang diberi oleh pensyarah itu. Tulis. Kalau kita ada 9 kerisauan, kita juga tulis, ya, 9 jalan penyelesaian, ya, ataupun lebih. Jadi dengan membuat begini kita akan lihat, oh, sekiranya yang saya risau tentang ini, saya boleh menyelesaikannya dengan cara begini. So, tuan-tuan dan puan-puan kena tulis semua jalan penyelesaian. Seterusnya, fokus perkara yang boleh selesai. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah tulis katakan 9 tadi, perkara yang merisaukan anda, kemudian 9 jalan penyelesaian, dan out of 9 ini lihat mana yang boleh tuan-tuan selesaikan. Mungkin ada yang tuan-tuan nak buat tetapi tak boleh selesaikan kerana dia melibatkan pihak lain. Dalam konteks macam itu, tuan-tuan dan puan fokus, ya, perkara yang tuan-tuan dan puan-puan boleh selesaikan. Tidak apalah kalau daripada 9 yang tuan-tuan rasa nak cari jalan penyelesaian, ianya 3 sahaja yang boleh selesai, itu dah cukup baik. Ya, maksud 3 out of 9 tu yang boleh selesai, itu saya rasa itu satu perkembangan yang sangat positif. Okay. Seterusnya setelah tuan-tuan tulis apa segala kerisauan, kemudian tulis jalan penyelesaian, kemudian fokus pada perkara yang tuan-tuan dan puan-puan boleh selesaikan, seterusnya adalah bertindaklah. Bertindaklah. Kita ambil satu contoh, ya, contoh buat assignment lah, ya. Saya rasa student ramai yang banyak assignment yang perlu diselesaikan, ya, katakanlah ada 9. Jadi bila dia kata okey, ini 9 tugasan daripada pensyarah-pensyarah, so dia dah tuliskan dan macam mana nak selesaikan 9 tugasan ini. Kepada dia kata out of 9 ni, dia kata yang boleh selesainya 4 sebab yang lain tu melibatkan group work, ya. Tidak apa, jadi tuan-tuan dan puan-puan bertindaklah, ya. Pelajar-pelajar bertindaklah di atas 4 tugasan ini. Buatlah assignment itu. Kalau dah siap 4 tu pun, kerana tuan pelajar boleh kawal yang 4 tu, kerana itu assignment individu, buat, ya. Jadi itu satu pengembangan sangat positif. Okay, so yang ini saya menyebut bahawa you have to plan for what you can change, ya.
Dan ini melibatkan pertama, tulis segala kerisauan. Yang kedua, tulis semua jalan penyelesaian. Kemudian, fokus perkara yang boleh selesai. Dan akhir sekali lah, bertindaklah. Ya. Now, tuan-tuan dan puan-puan, ya, para pelajar sekalian, sekarang ni dalam konteks COVID-19 ni, masing-masing merasa kerisauan, ya, dan bila merisau, dia memberi kesan kepada fizikal kita, ya, kepada emosi kita, ya. Jadi tuan-tuan kena sayangi diri tuan-tuan sendiri, ya. Be kind to yourself, ya. Jadi kalau tuan-tuan merasa stres ke apa, go easy on yourself. You maksudnya you do not need to feel so anxiety, so full of stressness, ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu bahawa pandemik COVID-19 ini adalah fenomena satu dunia. Ia bukan berlaku pada diri tuan-tuan dan puan-puan seorang saja. Ia bukan berlaku pada diri seorang pelajar saja. So para pelajar perlu tahu bahawa para pelajar bukan keseorangan. Hampir semua orang di dunia ini mengalaminya. So kena go easy on yourself, ya. Jangan marah pada diri sendiri, ya. Jangan cakap diri you tak bagus because you tak boleh nak atasi apa yang you rasa, ya. Because anda tidak keseorangan, ya, dalam konteks mengalami stres dalam COVID ini, ya. Kemudian tentu, ya, tuan-tuan dan puan-puan dan para pelajar sekalian ni mempunyai rutin masing-masing. Mungkin sudah berbeza daripada rutin sebelum PKP dan rutin semasa PKP. Oh, tak apa. Memang akan ada perbezaannya. Kalau sebelum PKP tu, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pergi kerja pukul 7 lebih, balik pukul 6. Tetapi sekarang tuan-tuan dan puan-puan dan para pelajar sentiasa berada di rumah. Jadi buatlah rutin, ya. Dan rutin itu tuan-tuan dan puan-puan kena fikir, atau para pelajar kena fikirkan yang terbaik bagi tuan-tuan dan puan-puan dan juga para pelajar untuk dilaksanakan, ya. Cari rutin yang logik, yang kata boleh dilaksanakan. Ya, ikutlah rutin ini, ya. Contohnya lepas kita sembahyang subuh, sekarang ni puasa lah, mungkin lepas sembahyang subuh mungkin kita akan berzikir semua, dan kemudian bila kita waktu office, work from home kita ikutlah dia punya jadual work from home tu, ya. Pastikan bahawa kita bekerja dari rumah, ya. Okey, istilah bekerja dari rumah ialah kita memenuhi, ya, waktu-waktu yang sepatutnya kita bekerja di office, tapi sekarang kita bekerja di rumah, ya. Jadi bukan work from home itu adalah satu peluang bagi kita untuk lari daripada kerja-kerja di office itu. Okey, sekarang ni dapatkan udara yang segar. Ya, mungkin sukar bagi kita kalau nak keluar, tetapi kita boleh dapat udara yang segar, ya, dengan kita membuka tingkap rumah, kita keluar pintu daripada rumah sekejap, ya, tapi tidak berjalan jauh. Okey. Sesuatu yang saya rasa sangat penting, ya, dalam kita mengendalikan emosi kita dalam COVID-19 ini ialah kita kena bercerita kepada seseorang, ya. Kita kena meluahkan perasaan kita kepada seseorang, dan seseorang itu adalah seseorang yang kita boleh percaya. Dan ianya kalau tak semestinya face to face sesama ahli keluarga kita, mungkin kita boleh lakukannya melalui handset kita, ataupun ada orang dia boleh bercakap melalui Facebook, ya. Itu mengikut keadaan masing-masing. Kemudian penting bagi tuan-tuan dan puan-puan dan para pelajar untuk practice staying in the present moment, bermaksud begini. Tuan-tuan dan puan-puan dan para pelajar tidak perlu berfikir terlalu ke hadapan, ya. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dan para pelajar berada sekarang ini. Fikir tentang apa yang berlaku sekarang dan beri fokus pada perkara yang berlaku sekarang. Tidak bermaksud bahawa tuan-tuan dan puan-puan dan para pelajar tidak boleh memikirkan masa hadapan. Boleh, cuma apa yang dimaksudkan jangan terlalu memikirkannya sehingga tuan-tuan dan puan-puan dan para pelajar lupa apa yang berlaku sekarang. Kemudian sekali itu,
ambillah kata orang tu nafas yang panjang ya, kemudian hembuskan ya, buat latihan ini beberapa kali. Dan penting ya dalam kita menjaga kesihatan kita, kebersihan kita ya, iaitu kita kena basuh tangan kita selalu ya, dan bila kita keluar ya kita kena pakai topi muka ya, that is kita kena practice lah good infections control practices. So ini adalah beberapa langkah yang boleh tuan-tuan, perempuan dan juga para pelajar lakukan ya untuk menjaga diri sendiri dan juga untuk menjaga emosi kita. Ya, saya telah berbicara ya tentang beberapa kaedah ya untuk mengurangkan tahap tekanan, tahap kebimbangan ya dalam era COVID-19 ini. Dan antaranya ialah kita kena pandai jaga diri kita, kemudian kita kena saring maklumat yang berkaitan, saring maklumat yang benar saja, kemudian kita kena lakukan apa yang kita sudah rancang dan kita kena fokus kepada apa yang kita boleh kawal. Dan saya nak pergi kepada kaedah ya yang bersifat yang agama yang saya rasa memang sangat berkesan ya dalam bila seseorang itu menghadapi isu atau masalah. Antaranya lah zikir ya. Saya rasa zikir ini memang ya kita boleh menenangkan hati kita. Ini ada ayat ya. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang ya. Sebenarnya kita lupa ya bahawa hati kita tu sebenarnya Allah yang jaga, Allah yang pegang. Jadi apabila kita berzikir, rasa ketenangan itu akan hanya Allah lah yang berkuasa mencapakkannya dalam hati kita. Seterusnya, selain pada zikir, kita juga memohon doa. Kita berdoa agar ketenangan itu datang pada diri kita. Ini juga ayat Quran, ya Allah, keluarkanlah kami dari tempat ini yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisimu serta berilah kami penolong darimu. Ya, maksudnya ini satu doa yang memohon ketenangannya. Wahai Tuhanku, tiada kemudahan melainkan apa yang engkau jadikan mudah dan perkara yang susah boleh engkau jadikan mudah apabila engkau menghendakinya. Doa ni sangat bagus ya, maksudnya segala apa yang berlaku sebenarnya adalah ujian bagi kita ya, untuk menguji setakat mana ya kita beriman kepada Allah. Jadi sangat penting ya kita untuk memohon ketenangannya kepada Allah. Dan kita juga boleh mengurangkan stres dengan kita membaca ayat Quran. Pahala orang mendengar baca ayat Quran dengan jelas disebut dan firman yang bermaksud. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Kita juga kena bersyukur ya kepada apa yang kita ada dan merenung ciptaan Allah. Bersyukur dalam konteks ya, walaupun negara dilanda oleh pandemik COVID-19 tetapi ramai orang yang membantu. Kerajaan membantu kita, frontliner membantu kita, kawan-kawan membantu kita dan kita makin dekat dengan keluarga kita ya. Itu adalah kenapa ya kita perlu bersyukur ya apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini. Baik, saya nak sebelum saya akhiri dan saya buka ya kepada soalan-soalan, banyak perkara yang positif berlaku ya dalam pandemik COVID-19 ini, di mana kalau sebelum ini mungkin kita kurang waktu dengan keluarga, tetapi kita sekarang banyak waktu dengan keluarga. So kita kena memanfaatkan sepenuhnya. Seterusnya kalau sebelum ini kita kurang meluangkan masa kita ya untuk melaksanakan perkara-perkara berkaitan dengan agama ya, contohnya mungkin membaca Al-Quran atau berzikir, tapi sekaranglah adalah waktu terbaik ya kita untuk melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Dan juga antara perkara yang positif saya lihat ya semasa berlaku sekarang ya COVID-19 ini, banyak inovasi-inovasi ataupun cipta-ciptaan kreatif yang dihasilkan ya dalam usaha untuk membantu orang-orang yang terkesan akibat daripada COVID. Kita juga perkara positif melihat bagaimana organisasi-organisasi yang bekerja keras ya untuk memastikan ya bahawa pekerjanya ataupun
rakyatnya lah ya mendapat perkhidmatan terbaik semasa COVID. Kita juga lihat contoh USIM ya, macam mana pihak pengurusan USIM ya bersungguh-sungguh ya nak membantu semua orang yang terlibat kat USIM tu, staf USIM, ya, lecturer USIM, even student ya, bagaimana HEPA ya menjalankan tugasnya dengan baik sekali ya dalam membantu student yang tak dapat balik, tapi alhamdulillah lah sekarang ni student dibenarkan balik tetapi kena mengikut SOP tertentu. Jadi antara hikmah ya COVID-19 ni berlaku adalah banyak juga di mana kita boleh kata orang meluangkan masa dengan keluarga, kita boleh meluangkan masa kita ya untuk untuk beribadah ya pada Allah SWT, dan kita juga boleh melihat kebaikan-kebaikan yang ramai orang lakukan ya kepada kita. Kita lihat bagaimana sekarang orang menderma ya, memberi sumbangan ya untuk membantu masa COVID ini. Jadi saya rasa sudah 1 jam, saya buka kepada soalan-soalan sekiranya ada. Hello, Assalamualaikum. Ya, salam. Saya Ada Ahmad soalan? Ya. Saya Ya, Sohail. Saya Ya, Sohail. Sohail. Soalan saya, adakah kan kebiasaannya bila berlaku pandemik ataupun situasi sebegini, sewajarnya ataupun kebiasaannya akan berlaku kerisauan ataupun anxiety dan sebagainya. Tapi soalan saya, adakah bila mana kita tidak merasakan apa-apa ataupun dalam keadaan situasi yang begini kita rasa macam biasa, tak ada apa-apa berlaku, dia menjadi ketidakbiasaan ataupun menjadi sesuatu yang janggal buat seseorang bila mana dia tak merasakan kebimbangan ataupun kerisauan di dalam situasi sebegini? Saya lupa nama siapa tadi? Sohail, saya student Prof. Sohail, okey. Ya, Sohail, okey. Okey. Sohail student ke? Okey, Sohail tak apa. Student, okey. Soalan sangat bagus, Sohail. Sangat menarik. Ya, memang saya tadi berbicara bahawa kebanyakan orang ya, dia akan merasa bimbang, rasa stres ya bila berlaku pandemik COVID-19. Tetapi Sohail bertanya pula, kalau orang tak bimbang, adakah dia menghadapi masalah? Sebenarnya tidak, Sohail. Kerana setiap orang tu ada caranya sendiri ya untuk menangani sesuatu peristiwa. Setiap orang itu mempunyai daya tindak sendiri ya untuk menangani stres. Jadi saya rasa dalam konteks orang yang tidak merasa stres ataupun tidak merasa bimbang apabila berlakunya pandemik COVID-19 itu, saya rasa dia berada dalam keadaan dia dapat menerima kenyataan bahawa apa yang berlaku itu adalah satu ujian ya bagi manusia, dan dia juga dapat menerima kenyataan bahawa apa yang berlaku ini hanyalah sebagai satu, misalnya kata satu ujian, dan dia reda dengan perkara ini dan dia akan melakukan terbaik ya untuk dia menangani apa sahaja perkara yang berlaku dalam hidup. Jadi pada saya, orang itu tidak menghadapi masalah lah kerana saya melihat orang itu mempunyai kekuatan kepada diri dia. Itu Sohail jawapan saya. Tapi Sohail, kalau dia langsung kata orang tidak memikirkan apa yang patut dia buat ya dalam nak mengurangkan masalah COVID ini untuk berterusan, saya rasa itu satu masalah. Contohnya kalau misalnya dia kata COVID-19 berlaku, biarlah, dia kata saya tak risau pun, saya akan keluar, saya tak akan buat PKP, kerana kalau saya nak mati, saya matilah. Jadi kalau begitu saya rasa orang itu akan menghadapi masalah. Okey Sohail, jawapan saya. Okey, baik Prof. Faham saya. Terima kasih. Sama. Ada lagi soalan?
Faizuddin, Ya, Prof. ada lagi soalan tak? Kalau tak ada, mungkin kita berhenti kat sini. Okey, kalau daripada pelajar-pelajar kalau ada soalan boleh tanya menerusi mikrofon ataupun boleh melalui chatting tu pun boleh tanya soalan lah kalau segan nak bercakap. Kalau tak ada, Faizuddin, saya nak mungkin memberi kata-kata terakhir lah untuk talk ini. Saya nak ucapkan terima kasih pada semua kerana sedia mendengar perkongsian saya, dan saya nak ucapkan terima kasih juga ya kepada semua atas, saya rasa, kekuatan yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan yang saya rasa telah memberikan sumbangan yang besar ya dalam memastikan bahawa pandemik COVID-19 ini akan berkurangan. Kerana kalau tanpa tuan-tuan dan puan-puan dan tanpa para pelajar memainkan peranan masing-masing dalam memastikan bahawa apa yang disuruh buat, ianya akan menyebabkan jaringan ataupun jaringan COVID-19 ini mungkin tidak dapat diputuskan dalam jangka masa terdekat. So mesej saya is stay at home, kemudian ikut segala apa yang diarahkan oleh kerajaan, dan kita sama-sama berdoa ya agar COVID-19 ini akan berakhir segera dan kita akan dapat menikmati kehidupan yang lebih baik daripada itu. Saja Faizuddin, saya rasa apa yang saya nak kata. Okey, terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Datin Dr. Sapurasi Pon di atas sesi sebentar tadi. Jadi pihak Urstia mengucapkan terima kasih. Jadi sebelum terlupa, pada esok saya menjemput kepada semua untuk menyertai sesi online Open Learning during MCO pada esok yang bertajuk Tadabbur Quran daripada Profesor Madya Dr. Khairul Anwar Muhammad dari Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah pada jam 3 petang. Sekian, terima kasih. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum.